Oh, ada tak dia. Boleh ada awak. Ya. Ha? Ada. Ada. Hello. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini kita akan menemuduga Encik Muhammad Adam Zawawi atau lebih dikenali sebagai Pak Awi lah, pemilik kepada perniagaan Pak Awi Nasi Ayam. Tujuan temuduga ini dijalankan adalah untuk memenuhi tugasan bisnes komunikasi. Sebelum kita mulakan, boleh tak Encik ceritakan sedikit mengenai perniagaan Encik ni? Background je lebih kurang lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Clear ke suara? Clear je, clear. Clear eh? Okey, sebelum saya mula, saya nak tahu ada berapa orang yang join kita pada malam ni? 9 orang Encik. 9 orang Ah, Okey, kejap . Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih kepada Encik Azri kita . Terima kasih dan terima kasih kepada yang menjemput saya. Nama saya Muhammad Adam bin Zawawi, lebih mudah dipanggil Adam Zawawi. Saya berumur 28 tahun, mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Sekarang saya mengusahakan perniagaan Pak Awi Nasi Ayam di Terengganu, di negeri Terengganu. Azri, kalau boleh kita santai-santai ya Azri . boleh. Saya tak nak terlalu formal lah kan. Kita nak sharing je. Saya nak share. Bukan saya nak ajar ataupun apa ni, saya nak kongsi pengalaman yang saya ada. Jadi boleh saya tahu ke Azri, mostly daripada mana? Daripada Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke? Kira banyak latar belakang lah. Ada yang dari Kedah, ada Terengganu ada, Kelantan pun ada. So prefer saya cakap KL ke lagu mana boleh berlakon ni? Kecik Kelantan InsyaAllah boleh? boleh, insyaAllah boleh. Terengganu pun boleh? Mana-mana boleh Boleh insyaAllah. Okay, baik. Straight to the point lah. Sedikit latar belakang saya. Saya bermula perniagaan Pak Awi Nasi Ayam ni pada umur saya 20 tahun. Pada ketika itu betul-betul baru habis diploma syariah di Uniza. So sepatutnya saya sambung ke luar negara, tetapi telah ditakdirkan saya sambung degree di Maidin Gong Badak . Ketika itu kita ada kedai di Maidin Gong Badak. Jadi kalau orang tanya saya sambung degree kat mana, sambung dekat Maidin Gong Badak. So sekarang PhD lah. Tapi hakikat sebenar diploma je lah, diploma syariah di Uniza. Jadi perniagaan Pak Awi Nasi Ayam ni dimulakan oleh
kedua arwah ibu bapa saya pada tahun 1996. Dan pada umur saya 20 tahun, iaitu pada 2014 kalau tak silap lah. 2014 ke 2015 macam tu. Saya kira menyambung secara perlahan-lahan lah. So saya second generation yang menyambung perniagaan Pak Awi Nasi Ayam sampailah ke hari ini. Itu sajalah sedikit sebanyak. Azri. Okey, terima kasih. Boleh kita mulakan Okey. Boleh. Untuk soalan pertama, semasa berlakunya musim pandemik tu, apa cabaran yang Encik hadapi Boleh tak kongsikan? Okey. Sebenarnya saya telah disediakan soalan. Saya nak buka soalan jap. Dan jawapan pun saya dah sediakan. Jadi senang, saya takut lupa nak jawab. Okey. So soalan tadi saya ulang Azri Kalau salah betulkan Cabaran yang saya hadapi untuk perniagaan ni lah dalam masa pandemik Okey, baik. So kalau ikut pandemik ni bermula pada tahun 2020 dan seterusnya 2021 dan kalau ikut sampai sekarang lah. Cuma bezanya sekarang ni dah endemik kan. Ya, betul. Pada baru-baru ni. Jadi cabaran dia sangat banyak. Saya pecahkan kepada 3 lah. Gelombang yang pertama saya kena adalah pada tahun 2020 iaitu fasa pertama pandemik Pada ketika itu kita pernah ada 11 cawangan dalam satu masa sebab kita buka kedai kita di food court. Kita di Maidin Food Court, Giant, di Dapur Patah kalau tahu kan. Uptown Container tu dan beberapa tempat lain. Disebabkan ekonomi kita terpaksa tutup satu persatu dan bermula pada tahun 2020 tu saya baru nak orang kata nak restart lah, start balik. Baru 2 minggu saya ambil, kalau orang Terengganu tahulah kot, gudang makan. Orang Terengganu panggil gudang makan lah. So dia ala-ala food court lah. Ala-ala food court di mana Kuala Terengganu. Elok saya ambil 2 minggu, baru take over the whole gudang makan tu. Kita ada dalam 11 orang vendor. 2 minggu saya ambil alih. Terus kita kena lockdown selama 2 bulan lebih lah. Tak silap lah. 2 bulan lebih. Jadi itu cabaran pertama lah. Kita baru nak bangkit balik setelah beberapa cawangan kita tutup. Dalam 11 cawangan kita tutup. Nak start balik dan pada ketika itu arwah mak saya meninggal 2015. Arwah ayah meninggal 2019. So 2019 tu lah saya masa nak naik balik. Saya create balik, restructure balik semua perkara. Kena pula pandemik pula. Okey, jadi bila pandemik tu berehatlah sekejap 2 bulan setengah. Kita buka balik operasi pada bulan 6. Pada bulan 6. Jadi kalau siapa-siapa perasan lah ada gambar yang pernah viral. Orang check termometer, check suhu, temperature. Check temperature kat dahi ni kan. Dengan tangan tu. Ada siapa pernah tengok tak gambar tu viral? Ada tak Azri? Ada tak? Ada tengok tak? Awak letak tangan atas kepala sebab nak check suhu. Jadi pada ketika itu saya baru nak bermula selepas pandemik. Saya cakap macam mana aku nak kabur korang ni, kedai aku baru buka ni. Jadi Tuhan bagi ilham. Alhamdulillah kita dapat ilham pada ketika tu. Pada masa tu saya fikir kalau saya post biasa, saya cakap gudang makan akan dibuka esok. So benda tu klise. Tak ada orang nak react, tak ada orang nak respon, nak komen, apatah lagi like kan. Orang baca tapi sepintas lalu je lah. So saya fikir macam mana saya nak kabur kat orang ni. Kedai saya nak beroperasi dah esok ni setelah 2 bulan. Baru beroperasi 2 bulan kita rehat sebab pandemik nak start balik tu. So dapat idea lah.
saya dengan adik saya buat, kita letak apa tangan atas kepala dia. Saya pun buat tanya, ada tak orang jual termometer murah-murah? Sebab kita nak operasi dah ni, saya pun letak operation hours apa semua. Dan handphone saya panas lah. Sampai ke malam. Alhamdulillah, maknanya memang viral satu Malaysia. Kena kecam apa semua. Tu belakang cerita lah. Cuma point yang kita nak tu kita dapat. Point apa? Point kita nak bagi tahu yang kedai kita operasi bermula esok tu. Jadi Alhamdulillah. Ada grup-grup yang famous di Terengganu, contohnya macam Kutera, Gate kan, gabungan Terengganu apa benda semua tu, memang beribu-ribu like lah kita dapat dan komen. Yang kecam pun biasa lah, normal lah kan. So itu. So gelombang pertama yang saya kena tu satu benda yang bukan mudah lah. 2 minggu baru kita buka, 2 bulan kita dapat operasi. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, maknanya saya dapat bertenang, dan yang paling penting mental kita lah kan, kena kuat pada kita itu. Kita baru nak bangkit balik, tiba-tiba COVID gini, satu benda yang sangat baru bukan bagi saya je. Bisnes besar, bisnes kecil, orang senang, orang susah semua kena ribut yang sama kan, kena COVID yang sama lah. Tu maksud saya. Okey, dipendekkan cerita, itu gelombang pertama saya kena. Gelombang kedua, cabaran seterusnya bila mana kejap boleh makan di kedai, kejap boleh dine in, kejap tak boleh dine in. So satu impact yang sangat besar pada kita kedai makan lah, bila mana orang tak boleh makan di kedai. So saya sebelum ni tak pernah buat online ni, tak pernah buat COD apa semua. So saya cabar diri saya dan tim saya untuk kita tukar platform yang selama ni kita jual offline, orang mari bungkus, orang mari dine in. Terpaksa belajar, terpaksa tahu. Kalau tak, mampukah kan? Orang putih ke bawah mampukah coknya. So kita terpaksa cabar diri, belajar cari macam mana orang buat COD ni. Okay. Kalau kita tak pernah buat, kita akan cakap senang je COD, open je lah. Open order, ambil order, atur lah kan? Ambil duit customer, atur lah. So sebenarnya tak semudah itu. Jadi cabaran terbesar kita jugalah pada kita itu kena jaga. Bukan semua menu yang boleh di deliver ni. Kan macam saya nasi ayam alhamdulillah boleh deliver. Kalau jual sizzling, char kway teow, dok ke kembang kan. Tebar siapa char kway teow ke customer. Dok sedap dah. So bukan satu benda yang mudah lah untuk nak hadap tu pada ketika itu. Tapi kita alhamdulillah dapat teruskan dengan baik lah. Kita buat COD. Dan di tempat saya tu pada ketika itu Foodpanda tak ada lagi. Maknanya Foodpanda tak buka lagi wilayah dia di kawasan saya tu. Dan saya buat surat khusus merayu lah, kata maknanya Foodpanda tolonglah masuk, kita ada 11 peniaga Melayu sini dalam ni yang nak berniaga. Sebab kita tahu Foodpanda punya power ni, dia punya user. So dalam berapa orang yang tengah tengok ni, 9 orang ni, siapa dalam phone dia tak ada apps Foodpanda? Cuba respon. Ada tak? Kalau tak ada. Ada kalau tak ada, saya nak belanja nasi ayam. Tiba-tiba tak ada. So mostly ada kan. Okay, jadi bila mana user dia ramai lah, senang cerita user dia ramai. Okay. Buka dia punya wilayah di tempat kita di Gudang Makan tu. Alhamdulillah tak sampai 2 minggu kita dapat lah. Kita dapat. Dan mana-mana peniaga yang kurang ilmu pengetahuan tentang delivery, contoh delivery ni banyak benda sebenarnya, bukan semata-mata produk. Dia kena ada customer service, kena tahu nak ambil order bila, nak open order bila, nak siapkan makanan bila, nak hantar pada customer bila. Tak ada customer nak lambat tau, makanan semua nak cepat. Jadi macam mana kita nak susun atur
order. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya, yang terakhir lah, yang terakhir bila mana kejap boleh dine in, kejap tak boleh dine in. Di situ kita agak terkesan. Saya sampai kita minta kepada tuan tanah pada ketika itu supaya kurangkan sewa, bayar sewa 2 kali. Dan sekiranya saya dapat kurang sewa, 11 vendor lain pun akan dapat benda yang sama. Sekiranya saya dapat bayar 2 kali sewa dalam masa sebulan, vendor yang lain, sebelah-sebelah peniaga Melayu lain pun dapat benda yang sama. So itu yang saya perjuangkan pada ketika itu. Akan tetapi pada puasa tahun lepas genap sebulan lah ni puasa tahun ni, puasa tahun lepas. Sebulan sorry. Genap setahun. Pada tahun 2021, seminggu sebelum raya, saya dapat notis daripada tuan tanah. Notis yang mengatakan notis 2 bulan suruh kosongkan premis. Dia nak ambil balik. Dia nak ambil balik tapak yang saya sewa tu. Yelah, dia pun minta maaf beradang dengan saya apa benda semua. Dia kata minta maaf lah sebab dia sendiri pun hidup dengan duit sewa tu. Jadi disebabkan saya minta kurang lah sewa, minta bayar 2 kali lah. Jadi serabut otak lah, senang cerita kan. So terpaksa lah saya keluar kan. So bersama 11 vendor lain jugalah. Ada yang berniaga tepi jalan lah ni, ada yang wallahualam saya tak dapat kesan ke 11 semuanya tu. Dan itu adalah benda yang paling teruk lah saya kena pada maknanya cabaran pandemik ni. Kan? Itulah. Kalau orang tanya cabaran dia, sampai level tu lah. Azri dan kawan-kawan lain itu saja Azri. Okay, baik-baik. Okay. Untuk soalan seterusnya, pernah tak Encik menghadapi miscommunication ataupun orang panggil salah faham komunikasi lah dengan pelanggan ke? Okay, baik. Salah faham benda tu pernah dan benda tu normal. Kita sebagai pengusaha dan customer, benda tu normal. Tapi macam mana cara kita nak atasi tu, kita terus ada solution lah. Contohnya macam saya ada jual nasi ayam. So nasi ayam kita ni agak berbeza dengan orang lain. Customer ada hak untuk request part tu. Dia nak order peha ke, dia nak thigh ke, dia nak dada ke, dia nak wing ke. Kepala kita tak jual, kepala ekor kita tak jual. Jadi so di situ kadang-kadang ada salah faham lah kan. Kadang customer dia nak peha 30. Mampu kita. Seekor ayam ada 2 je peha. 2 je kaki. Jadi kalau 30 berapa ekor ayam dah kan. So even kita bagi kemudahan ataupun kelainan, orang boleh pilih part tu tetapi dia masih terhad. Situ ada customer yang kadang-kadang dia kata dah bagi sangat ni orang pilih. Tapi bila orang order tak cukup pula. Gitulah. Jadi solution dia yang pertama sekali kita mohon maaf lah. Kita minta maaf apa benda dan kita explain dan akhirnya dia faham je. Tak ada pun customer. Alhamdulillah lah. Dan saya sentiasa berdoa agar Allah hadirkan customer-customer yang baik-baik. Gitu. InsyaAllah. Gitulah Azri. Okay. Okay. Pernah tak Encik menghadapi orang punya masalah komunikasi secara berlebihan ataupun overload information lah? Overload information dari segi apa tu? Ilmu bisnes ke atau apa ke? Ke information staff ke atau macam mana? Maksudnya daripada maklumat daripada staff tu sendiri.
Maknanya terlalu banyak maklumat daripada staff lah. Macam Ya. dia benda tu normal lah, benda tu normal. Dan pernah dan normal. Cara saya atasi tu senang je. Saya list dulu apa benda. Contoh, dah bila khabar banyak sangat information kan, maknanya benda tu banyak lah, benda tu banyak. So perkara pertama saya akan list lah. Saya akan list satu persatu. Kalau ada 10, 10. Kalau ada 20, 20. Kalau ada 100 pun 100 lah. Selepas saya list, saya akan pick. Dia gini ya. Dalam satu-satu benda tu, kita ada benda yang important dan benda yang urgent. So saya bagi dua. Contohlah kita ambil 30 lah. 30 ha. Okay, 30 information ke apa benda, masalah ke apa benda lah. So saya akan susun yang mana important dan yang mana urgent. Jadi kita settle hak urgent dulu lah. Hak important ni lama-lama dia akan jadi urgent pula. Jelas? Ni urgent, ni important. So urgent mungkin 5 dulu, lagi 25 important. Settle 5 ni saya masuk balik ke urgent. Gitu. Faham tak? Faham, boleh. Gitu je lah. Biasanya gitu. Benda tu normal lah, benda tu normal. Okey. Untuk soalan seterusnya, adakah salah faham ni sering berlaku dalam perniagaan Cik Awi ni? Maksudnya dalam pengurusan lah. Boleh Cik kongsikan? Okey. Sebenarnya benda tu sering berlaku dan benda tu normal lah, normal. Salah faham ni normal. Bila mana kita tak bagi explanation yang jelas. Lagi-lagi bila kita communicate through WhatsApp kan. Contoh macam saya, alhamdulillah kita dah ada 3 cawangan di Kuala Terengganu 1, di Kuala Neru 1, di Kuala Berang 1. So bila ada 3 cawangan ni, saya cara saya nak kontrol, contoh kita buat meeting, kalau kita meeting hari-hari mampu kerah kan. Akan meeting baca kerah hari-hari. Jadi cara saya handle tu, saya mungkin meeting seminggu sekali je dengan team dan saya akan monitor through WhatsApp group outlet masing-masing lah. So bila mana WhatsApp, kadang-kadang kita tak marah kan. Kita tak marah, kita tanya. Tapi team ataupun staff dia salah tafsir kan. Dia ingat kita marah ke apa. Benda-benda gitu je. Tetapi benda tu normal lah. Bila mana kita explain balik benda yang betul, so benda tu jadi okey balik lah. Jadi better meeting face to face juga. Ataupun kalau nak buat Zoom meeting gini lah. Tapi saya kebanyakan staff tak prefer sangat dan saya sendiri pun tidak memilih untuk meeting secara Zoom macam ni sebab tak lawa. Orang putih kata tak lawa. Okey Azri. Okey, boleh. Okey. Kalau ikut soalan yang tu je lah, soalan yang orang kata apa, yang ditanyakan pada malam ni. InsyaAllah. Lagi sekali terima kasih lah sebab Cik sudi meluangkan masa untuk kata interview ni kan. Okey. Okey. Okey, baik Azri. Ya saya. Mostly ni sama umur ke macam mana? Batch awak ni? Umur berapa? Rasanya sama je kot. Sebab degree kan. Dia semua baru SEM 2.